Assalamualaikum, kami dari kumpulan 6 akan membentangkan topik modernisme dan pasca modernisme. Saya Aisyah Ilina akan memulakan pembentangan ini. Modernisme secara etimologinya berasal daripada perkataan Latin modo yang bermaksud hari ini atau apa yang terkini yang dibezakan daripada pemikiran tradisi masa lalu. Modernisme merujuk kepada maksud contemporary, pemikiran daripada sumber terkini dan masa kini. Istilah moden telah digunakan sejak kurun kelima untuk mengenal pasti sesuatu yang baru daripada yang lama. Selain itu, modernisme atau modernity didefinisikan dengan beberapa tafsiran. Sesetengah ahli falsafah mencirikan modernisme sebagai bertentangan dengan tradisi atau perkara yang lepas. Masyarakat moden pula adalah masyarakat yang berfikir secara rasional dan saintifik yang diciptakan oleh manusia untuk manusia sendiri. Tambahan pula, modernisme adalah suatu pemahaman yang menekankan kepentingan akal yang rasional dalam menentukan kebenaran. Kehidupan masyarakat moden ini meminggirkan tradisi lama yang bersifat dogmatik, feudal dan mitos. Modernisme juga dirujuk sebagai kerangka untuk berfikir kerana ia lahir daripada kesan sejarah kebangkitan dan pencerahan Eropah yang kompleks sekitar abad 17 sehingga 18 Masihi. Perkataan pasca modernisme wujud dan berkembang sejak berlakunya kritikan terhadap tahun 1950-an dan 1960-an yang telah menimbulkan satu gerakan baru iaitu seni bina international style. Kemudiannya reaksi terhadap modernisme ini tersebar luas. Pasca modernisme merupakan satu bentuk pemikiran yang merujuk kepada perkembangan dalam ilmu teori kritikal, falsafah, seni bina, seni kesusastraan dan budaya yang berkembang, tetapi tidak menggantikan modernisme. Pasca modernisme ini sama dengan aliran pemikiran zaman kini yang berkembang di barat, sambungan daripada pemahaman modernisme yang sekian lama menjadi tunjangan pemikiran dan kehidupan masyarakat barat. Pasca modernisme ialah satu revolusi kepada struktur ataupun cara yang melibatkan seluruh kehidupan masyarakat barat. Ia diketahui untuk menolak agama serta nilai dan menjadikan kefahaman rasional kebendaan aliran hedonistik yang bermaksud ia mengutamakan keseronokan dan anarki yang merujuk kepada tidak mempunyai undang-undang. Itu dijadikan sebagai titik tolak bermulanya corak kehidupan baru yang banyak bercanggah dengan agama, terutamanya agama Islam. Pada tahun 1970-an, pasca modernisme telah bermula digunakan dalam ilmu falsafah yang begitu sinonim dengan dekonstruksi dan pasca strukturalisme. Pasca modernisme terbahagi kepada dua aspek yang mana kedua-duanya adalah tindak balas ataupun kritikan terhadap modernisme dan modernity. Di samping itu, ianya telah dibicarakan dalam pelbagai aspek. Menurut Christopher Norris dalam bukunya The Truth About Postmodernism 1993, kehadiran pasca modernisme ini dapat dikesan melalui tiga asas dasar hujah-hujah istilah, iaitu pasca strukturalisme, istilah pasca modernisme itu sendiri, dan istilah pasca modernisme budaya. Hai dan Assalamualaikum, nama saya Najwa binti Sulaiman dan saya akan menerangkan tentang penjajahan barat pencetus modernisme. Pada peringkat akhir kurun ke-19, apabila taufan penjajahan barat menjadi semakin kencang, maka modernisme turut sama merempuh setiap negeri di sebelah timur yang menyebabkan musnahnya kebudayaan tempatan. Secara khusus, aliran modernisme ialah gerakan protes yang berasa dengan kecewa, kekongan, monopoli dan juga manipulasi kelompok agama terhadap kebebasan dan hak individu asasi manusia. Di dalam sejarah telah terbukti bahawa proses modernisasi di dalam negeri dan juga negara Islam telah bermula apabila jatuhnya pemerintahan Khilafah Uthmaniyah di Turki pada tahun 1923 Masihi. Pihak barat pula memuji sesiapa sahaja yang menerima konsep hidup modernis dengan julukan seperti orang yang berpengetahuan, maju ataupun progresif. Hal ini misalnya dapat dilihat tentang tanggapan mereka terhadap tokoh-tokoh sekular modernis Turki seperti Mustafa Kemal Atatürk, Midhat Pasha, Ziya Gökalp dan juga sebagainya. Sejak itu, proses modernisasi menular dan juga merebak dimulai dengan pembaharuan dan pemodenan yang dilakukan oleh pemerintah pertama bagi Turki moden iaitu Mustafa Kemal Atatürk dan beliau dianggap sebagai reformis modernis yang ternyata hasil usahanya bukan sahaja memisahkan agama daripada negara,
bahkan lebih jauh daripada itu. Modernisme tidak dapat lagi dipisahkan dengan sekularisme kerana asas idea moden adalah menghakis pengaruh agama dalam epistemologi, kehidupan dan juga pengalaman. Sebaliknya, sesiapa yang menolak konsep itu telah digelar sebagai manusia yang mundur, kolot ataupun ketinggalan zaman. Aliran modernisme sebagai satu kerangka berfikir muncul dari latar sejarah yang kompleks dan tersendiri yang dialami oleh masyarakat barat di sekitar abad ke-16 hingga ke-18 Masihi. Ia adalah natijah daripada reaksi penentangan sekelompok manusia di barat terhadap sistem budaya dan juga struktur berfikir masyarakat Kristian yang dianggap mengungkul. Akhir sekali, saya akan menerangkan tentang kejatuhan pasca modernisme. Jadi, namun begitu, kejatuhan pasca modernisme telah berlaku akibat daripada ditolak oleh kebanyakan ideologi agama, khususnya agama Islam. Hal ini kerana ia telah menolak sistem hukum yang telah dibawa oleh agama dalam bentuk ayat syariat seperti Islam. Dengan itu, manusia akan tersesat tanpa panduan syariat sebagai penyelamat mereka. Selain daripada itu, ia juga telah menentang nilai-nilai rohaniah yang hakiki, menolak ibadat seperti sembahyang, puasa, zakat dan juga sebagainya. Seterusnya, nilai-nilai pasca modernisme juga telah bertentangan dengan akidah kerana pasca modernisme menolak rukun iman dan juga rukun Islam. Akhir sekali, berdasarkan perspektif pasca modernisme, ianya tidak mempunyai nilai yang kekal mahupun nilai yang mutlak dan kesemua nilai boleh dirasionalkan. Sekian saja daripada, terima kasih. Seterusnya, saya Puteri Nur Zulaikha akan membentangkan perbincangan berkenaan afiliasi di antara modernisme dan pasca modernisme. Secara terperinci, kewujudan pasca modernisme adalah disebabkan oleh kegagalan modernisme dalam mengangkat martabat manusia kerana fahaman modernisme telah gagal dalam menepati janjinya untuk membawa manusia menjadi lebih baik. Malah, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi pada era modernisme sebaliknya membawa kehancuran bagi manusia. Peperangan terjadi di mana-mana dan mengakibatkan manusia hidup menderita. Sehubungan itu, Jean-Francois Lyotard mengatakan fahaman pasca modernisme merupakan satu fahaman terhadap pengetahuan universal pada tradisi metafizik, asasisme serta modernisme. Dalam erti kata lain, modernisme mempunyai sisi gelap yang menyebabkan kehidupan manusia kehilangan orientasi. Terdapat pandangan mengatakan bahawa pencerahan itu tidak melahirkan penindasan dan penguasaan selain juga melahirkan kemajuan. Sebaliknya, modernisme menurut Anthony Giddens menimbulkan pencerobohan yang buruk terhadap manusia. Ini mengakibatkan kejatuhan modernisme dan munculnya fahaman pasca modernisme seperti yang dipetik oleh Ali Maksum yang menentang pembinaan semula yang rasional dan munasabah yang membentukkan kesasihan kebenaran sains. Akhir kata, fahaman pasca modernisme yang menebusi pelbagai bidang kehidupan termasuk sains adalah tindak balas terhadap gerakan modernisme yang dianggap gagal. Modernisme yang dibangunkan dengan kewujudan rasionalisme, materialisme dan kapitalisme disokong oleh perkembangan teknologi dan sains telah menimbulkan kekeliruan moral agama dengan mengakibatkan keruntuhan maruah manusia. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa cabaran pasca modernisme terhadap umat Islam kerana berlakunya penolakan nilai rabani dalam kehidupan seharian manusia. Disebabkan perkara ini, terdapat banyak cabaran-cabaran yang ditempuhi oleh umat Islam terhadap fahaman pasca modernisme. Antara cabaran yang dihadapi adalah dari segi akidah umat Islam di mana pemikiran pasca modernisme telah menolak sistem hukum Islam yang mutlak di dalam agama. Ini adalah kerana mereka tidak mempercayai rukun Islam dan rukun iman. Perkara ini dapat dilihat di mana mereka tidak menerima ibadah wajib seperti solat, puasa, membayar zakat dan lain-lain.
Disebabkan perkara ini, umat Islam perlu melakukan banyak program ibadah supaya dapat mengukuhkan iman dan takwa mereka serta dapat membentuk akidah yang tinggi dalam diri mereka. Pemikiran barat ini mampu mempengaruhi kehidupan umat Islam sehingga menyebabkan mereka lalai dalam melaksanakan ibadah sehari-harian. Sehubungan itu, sistem pendidikan Islam amat berbeza dengan sistem pendidikan konvensional kerana Islam memberi maksud pendidikan ke arah yang lebih baik daripada pendidikan konvensional. Pendidikan konvensional hanya mementingkan matlamat akhir diamalkan oleh pemikir barat seperti corak pendidikannya yang moden tanpa tapisan. Ini mampu menimbulkan pelbagai masalah sosial. Menurut Khurshid Ahmad, pendidikan Islam dapat dilihat melalui 4 konsep asas, antaranya ialah konsep Tauhid yang telah membuktikan tentang kepercayaan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak. Seterusnya, prinsip Rububiyah yang bermaksud bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang mencipta alam, memberi rezeki dan memberi manfaat kepada umat Islam. Dan akhir sekali, prinsip khalifah yang bermaksud kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini bertanggungjawab kepada penciptanya. Tidak lupa juga kepada prinsip tazkiyah yang membawa maksud sesuatu penyucian diri dalam aspek rohani seperti berzikir, solat dan membaca Al-Quran. Sekian, terima kasih daripada saya, Putri Nazlaika. Assalamualaikum, nama saya Izzuddin Aiman bin Bahri dan saya akan membentangkan tentang kesimpulan dan juga cabaran bagi grup ini. Bagi kesimpulan, modernisme secara umumnya merangkumi aktiviti dan ciptaan mereka yang merasakan bentuk tradisional seni bina, kesusasteraan, organisasi sosial, sains dan lain-lain lagi merasakan ia ketinggalan zaman dalam persekitaran ekonomi, sosial dan politik yang baru dalam dunia perindustrian. Pasca modernisme pula menggunakan ideologi tersendiri untuk mengkolonisasikan semula dunia mengikut peradaban barat. Penyerapan idea pasca modernisme dibuat di beberapa peringkat untuk menekankan budaya yang bukan barat, tetapi memperlihatkan dirinya sebagai pejuang yang memberi makna. Bagi mereka, manusia tidak lebih dari jasad yang tidak mempunyai apa-apa isi, tiada pegangan, tiada pendirian, bersifat individualis dan menjadi subjek kepada teknologi dan pasaran global. Bagi cadangan pula, antara cadangan-cadangan yang telah dibincangkan adalah pertama sekali, masyarakat harus menguatkan jiwa. Ini kerana dengan membangkitkan semangat masyarakat, ia dapat melahirkan masyarakat prihatin dalam membangunkan budaya dan bangsa yang merdeka dan tidak mudah tunduk kepada keuntungan individu hingga memusnahkan keluarga, bangsa, negara dan agama. Teknologi komputer dan komunikasi boleh dieksploitasi untuk melariskan produk. Oleh itu, boleh dikatakan ia penuh dengan cabaran bagi masyarakat kerana kebaikan yang diberikan olehnya seolah-olah seperti perangkap bagi manusia. Sesungguhnya bergantung pada individu, masyarakat dan negara untuk merancang dengan berhati-hati amatlah penting supaya tidak terperangkap dengan ideologi dunia pasca modernisme. Seterusnya, penanaman dan pengukuhan nilai-nilai murni di dalam diri bagi umat Islam amatlah penting. Hal ini adalah kerana masyarakat Islam menjalani arus globalisasi pada masa kini. Jati diri, pegangan umat Islam terhadap syariat Islam perlulah kuat dan cukup. Perkara ini perlulah diterapkan kepada anak-anak dari umur kecil lagi, kerana mereka adalah pewaris bagi keluarga, masyarakat dan agama yang suci. Mereka perlu memahami dan mencintai agama Islam. Oleh itu, ibu bapa haruslah memupukkan ajaran cinta pada agama yang baik kepada anak-anak supaya menjadi pewaris agama yang berjaya. Akhir sekali, ramai ibu bapa sekarang yang tidak mempedulikan anak-anak mereka kerana terlalu sibuk dengan kerjaya masing-masing. Sebagai ibu bapa, kita haruslah menjadi contoh yang terbaik untuk anak-anak kerana dengan cara ini mereka dapat merasakan diri mereka disayangi dan dalam masa yang sama dapat mengelakkan berlakunya perkara yang tidak baik. Ibu bapa haruslah meluangkan masa dan bersantai bersama anak-anak mereka agar dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara keluarga. Itu sahaja daripada saya dan grup ini.
Terima kasih.